Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Bila ST Bersuara. Saya ST Nadwa Onwi, pakar bidang khusus terapi pertuturan di Kementerian Kesihatan Malaysia, spesifiknya di Hospital Rehabilitasi Ceras, bersama rakan saya ST Sherin daripada HCTM, Hospital Chancellor Tuanku Mukhriz. akan bersama-sama hari ini untuk berbincang tentang kelewatan pertuturan kanak-kanak. Hot topic. Yes, hot topic. Trending. Kalau orang Google kan, dia antara yang topik yang trending zaman sekarang. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, bila ST bersuara, dia mesti ada soalan dan jawapan. Yes. Okey, so kami dah sediakan perbincangan yang hebat hari ini untuk ibu ayah di luar sana, atuk nenek serta ahli keluarga atau guru-guru di sekolah untuk mengetahui apakah speech delay atau kelewatan pertuturan. Okey, untuk ST Sherin kita bagi soalan hangat-hangat dulu untuk yang pertama kalinya. Apakah sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan kelewatan pertuturan kanak-kanak? Dia terus boom faktor-faktor je kan. Terus faktor Cari sebab. Apa sebabnya? Apa faktornya? Sebenarnya dia ada macam pelbagai punca, pelbagai faktor. So antaranya adalah sebenarnya kecelaruan perkembangan, developmental disorder. So ini yang banyak dikaitkan dengan autism. Ini diagnosis yang agak trending juga dengan autism kan. Kadang-kadang ada ibu ayah jumpa saya, anak saya autism ke? Itu soalan pertama dia. Yang kedua, masalah pendengaran. Jika ada isu masalah pendengaran, kadang-kadang anak tak mendengar, jadi disebabkan itulah menyebabkan anak sukar untuk bercakap, menghasilkan perkataan. Dan sebenarnya yang paling jadi perhatian sekarang adalah kurangnya rangsangan bahasa. Yang itu nanti kita akan kupas lagi apa sebenarnya rangsangan bahasa tu. Ini kadang-kadang sebenarnya dia ada disebabkan oleh gadget. Betul ke gadget ni membantu atau tidak? Dan juga mungkin kecenderungan sebab ibu bapa kita sekarang ni kan bekerja, ibu ayah sekarang bekerja, jadi kekurangannya kualiti masa, tenaga untuk bermain ataupun berinteraksi bersama anak. Yang itu mungkin kita kupas lagi. Baik. Cantik kan? Maksudnya sebelum kita nak tahu lebih lanjut, kita tahu faktor dulu. Kan? Sebab bila kita kata speech delay ni, sekarang semua orang boleh buat diagnosis tersebut. Kan? Makcik dekat kampung, nenek dekat Kedah contohnya, atuk dekat Sabak Bernam, dia orang boleh cakap anak kau ni lambat cakap lah. Tapi sebenarnya diagnosis perlu diperoleh daripada terapis pertuturan dan bahasa. Okey, jadi sebagai seorang terapis pertuturan kan, memang kerja harian kita untuk menggalakkan ibu ayah ni memberikan galakan untuk perkembangan bahasa. Jadi ada tak tips-tips sikit yang untuk menggalakkan ibu ayah memberi perkembangan bahasa kepada anak-anak dari kecil? Yes. Okay. So kita nak kongsi tips. 3 tips sebab nak mudah aja. Hari ni kita kongsi 3 tips. Okay. 3 tips tu yang nak mudah sangat ibu ayah boleh lakukan. Yang pertama adalah rutin. Rutin kita bersama anak. Jadi kadang-kadang kita tak perlu rasa beda, rasa macam alah susahnya saya nak spend masa dengan anak, nak duduk dengan anak pun dah cari masa susah. Buat je rutin. Apa rutin kita bersama anak? Contohnya kita makan bersama anak. So masa makan bersama anak ni kita perlu ada interaksi. Ini janganlah waktu makan pun tengok telefon. Ayah pun duk layan Netflix dia, anak duk layan YouTube dia kan. Alright, yang itu rutin. Yang kedua adalah kita kena kongsi buku. Bukan baca buku. Bila saya sebut baca buku, nanti kan ibu ayah terlalu fokus pada perkataan kat bawah tu dok ABC kan, tapi sebenarnya kongsi buku bila mana ibu ceritakan gambar tu, ini adik main buih kan, dan seterusnya main. Senang kan? Mula-mula kita buat rutin, lepas tu kita kongsi buku, lepas tu main je dengan anak. Main dengan anak macam mana? Kalau main tu main bersama-sama, jangan dok beli mainan lah biar nak main seorang-seorang. Saya pun ada rasa bersalah kat situ kan. Sebab kadang-kadang rasa macam dah bagi mainan tu settle lah masalah. Betul kan? Tak? Beli pula mainan lah ni mahal-mahal kan. Ya, betul. Segala jenama ada kan. Okey, so 3 tips yang penting yang anda perlu tahu. Satu ialah
rutin masa makan, masa mandi contohnya, masa kemas bilik bersama-sama. So rutin aktiviti. Kedua, membaca bersama, betul? Kongsi buku. Dan yang ketiga ialah main bersama anak juga. Okey. So kalau sibuk macam mana sekalipun, pastikan anda ada masa untuk anak anda. Okey. Yang seterusnya, kita ni biasa diagnosis kan. Pastinya kita nak tahu, kita nak tanya ibu ayah, apa tanda-tanda yang ayah rasa dia ni speech delay? Apa tanda-tanda yang boleh menunjukkan dia ni ada start dah menunjukkan ciri-ciri speech delay? Okey, yang ni pun sebagai mudah. Sebab nak pantau kan? Betul. Nak pantau perkembangan anak. Yang paling mudah, 18 tahun tak ada perkataan pertama. 18 tahun? Red flag. 18 tahun. Oh, Masya Allah. Subhanallah, tu delay sangat. 18 bulan, 18 tahun dah tak boleh treatment dah. Ya, betul. 18 tahun bulan. saya pun dah ni apa tu bendera putih dah. 18 bulan. 18 bulan belum ada perkataan pertama. Apa contoh perkataan pertama? Nak, mak, jom, bye, hi kan? 18 bulan. 18 bulan kita kata dah perlu concern, perlu rasa risau untuk dapatkan evaluation penilaian awal. 18 bulan. Kemudian 2 tahun belum gabung perkataan. Contoh gabung perkataan apa? Nak makan nasi, makan aiskrim kan? And then pada umur 12 bulan belum ada 100, lebih kurang 50 hingga 100 setahun lah. 12 bulan setahun ya. Birthday yang pertama tu, birthday setahun tu belum ada lagi 50 hingga 100 receptive vocab, maksudnya vocab kefahaman. Yang ini kita kena peroleh dulu. Sebabnya anak kita mula bercakap pada umur 10 bulan hingga 15 bulan. Itu jumlah dia. Jadi 12, sebelum kita boleh ada perkataan pertama, kena bagi input dulu. Bagi faham. So nak tahu dia faham tak faham, mesti test dia. Ayah ni memang suka. Ibu ayah memang suka test. Ambil sudu, ambil pinggan, buang sampah. Dia punya letak test sana kan. Sampai non-stop lah dia punya test dia tu. Betul. Sebab yang saya perasan lah, ada sahabat baik saya di mana anak didiagnose speech delay pada umur 2 tahun ni, dia masih tak faham lagi arahan. Dia buat ikut suka dia je. Maksudnya bukan dia tak dengar, tapi dia tak respon pada arahan. Okey, pada umur 3 tahun didiagnose autism. Okey, so dari situ sebenarnya speech delay ni adalah petanda pertama untuk kita dapatkan assessment seterusnya, sebab diagnosis medical ni bukan speech therapy yang buat. Dia kena dapatkan daripada pakar pediatrik, pakar klinikal, perkembangan kanak-kanak kan, dan ada juga yang perlukan clinical psychologist dan sebagainya. Okay, that's very good. So yang seterusnya, sebagai terapis bertuturan kan, kita ada klinik kita. So apakah sebenarnya job scope speech therapist ni di klinik? Kan takkan tunggu je kan. Pesakit datang, apa yang kita buat biasanya? Kan? Selalu orang wonder kan, buat apa dekat buat terapi ni, buat apa sebenarnya? Ada pula, puan tak ada ubat-ubat ke? Saya nak kena buat urut-urut ke kan? Sebenarnya kita ada dua. Maksudnya dua yang kita bantu secara langsung, bantu anak tu sendiri, dan kedua adalah parents tu, parental coaching. Bantu anak tu macam mana? Kita buat sesi bersama anak, jadi kita nak wujudkan persekitaran yang anak tu rasa seronoknya berkomunikasi. Yang ini yang ibu ayah akan belajar, di mana anak ni dia, kita kata kita nak wujudkan persekitaran yang kaya dengan bahasa. Ibu ayah perlu datang ke kalau masa sesi? Ibu ayah mesti masuk sekali. Dia tak ada me time nak tunggu kat luar. Minum kopi kat luar ke tak ada lah. Kita invite masuk sekali. Jadi ibu ayah yang dengar ni jangan rasa risau. Alamak, dah kena buat kerja tambahan ke apa ke kan. Tapi sebenarnya speech therapist memang nak mudahkan ibu ayah. Jangan risau, kita ajar cara yang mudah. Sebenarnya saya pun dalam sesi ajar tepuk tangan je. Tapi anak dia boleh bertahan duduk daripada mula sampai 45 minit tu. Ayah dia rasa bila masuk dalam sesi belajar tepuk tangan pun dia rasa sangat best, sebab dia tak pernah tengok anak dia boleh duduk lama dan membuat aktiviti bersama. That is one point. Anak yang ada attention deficit kan, maksudnya fokus dia sangat kurang, nak bagi duduk pun tak boleh lama, betul tak?
dia biasalah di kalangan kanak-kanak macam tu. Tapi bila terapi pertuturan, dia perlu rules, regulation kan. Bila ada rules dekat dalam sesi, dia kena duduk, dia kena buat task, baru dia dapat sesuatu. Dia menjadi rutin lah, kita bagi reinforcement pada dia. Bercakap tu sebenarnya best. Komunikasi tu sebenarnya seronok. Duduk sebelah ayah ni sambil bermain is a good time, a good thing. Dan lama kelamaan dia jadi kebiasaan. Dia tak rasa terbeban lah. Yes, Ini betul. ada kanak-kanak datang datang dah mak ayah datang dah. Sebab apa? Mak ayah datang je satgi kan ada lah yang tak betul je tu. Ni kenapa buat macam ni? Ni apa benda ni? Ni Adik, bukan cakap, macam ni. cakap. Ya, dia punya paksa. Cakap. Betul. So dalam kanak-kanak berkembang perkembangan bahasa, sebenarnya diperlukan security. Kalau kita tak secure, kita tak akan cakap dengan seseorang, betul tak? Betul. Dalam lift semua orang diam je. Kenapa ya? Sebab dia satu tempat yang sangat rapat kan, dan orang tu pula stranger, orang yang tak dikenali. Tak dikenali. Yes. So sama juga di sesi terapi, kita build rapport dulu dengan anak-anak ni, lepas tu dengan parents, kemudian kita bermain bersama. Terus rasa macam dah kenal 10 tahun kan. Tak nak balik pun ada. Itu biasalah. Dia kalau datang speech terapi bukan nangis sebab kena marah, nangis sebab tak nak balik. Tak nak balik. Sampai kena tutup lampu. Betul. Okey. So, benda yang paling penting ni kita nak tahu, dia boleh pulih sendiri ke sebenarnya? Maksudnya, macam zaman dulu-dulu kita. Allah, bapak hang pun 3 tahun tak bercakap lagi. 6 tahun baru boleh bercakap. Macam mana tu? Kan, dia boleh lah recover. ni elok je kan. Lah ni elok je jadi engineer. Macam mana? Adakah kita sanggup merisikokan anak kita ni? Betul. Sebenarnya bila kita dah tahu dia tak ada memberi keburukan pun kalau kita membuat langkah lebih awal, intervensi awal, sebenarnya itu lagi kita akan rasa lebih tenang sebenarnya. Berbanding kita dok fikir okey je kot, nantilah dia kan lelaki, nanti okeylah, nanti hantar sekolah dia bergaul-gaul cakap-cakap tu okeylah. Nanti tiba masa dia tak okey, anak tak okey, yang itu yang akan menjadi masalah. Tapi sebenarnya pandangan saya sebagai speech therapist kita kata dapatkan intervensi awal, dapatkan saja. Sekarang ni saya rasa banyak kot dari sudut untuk kita dapatkan maklumat awal ya. Kadang-kadang maklumat awal tu pun kena tapis jugalah. Yelah. Kadang-kadang ada yang instant tu yang kita risau tu kan, makan ubat terus boleh bercakap. Itu okey lagi. Yang ni kena bawa air 7 dulang pada 7 malam Jumaat dan sebagainya untuk anak speech delay. Nak gigih dapatkan air tu juga tu sukar tu lebih baik pergi intervensi lebih mudah tu saya rasa. Betul. Okey. So pada pandangan ST Shereen kan, peranan ibu ayah ni penting ke? Masya Allah. Penting yang tak? ini memang evidence based. Yang ni bukan sebab saya jadi mak, sebab ST Naduah pun mak, kita cakap kena cakap dengan anak tak. Ini memang mengikut kajian, memang dah terbukti penglibatan ibu ayah tu sangatlah penting. Malah ibu ayah ni adalah co-interventionist. Dia adalah kita kata kalau dalam kita kata tim tu, pasukan, dia adalah ahli utama kan dalam pasukan tu untuk memastikan keberjayaan anak tu. Jadi pertamanya sebenarnya sebagai ibu ayah ni, kadang-kadang yang pertama saya selalu maklumkan pada ibu ayah, kita tengok kelebihan anak dulu. Kadang-kadang biasalah yang datang mesti cakap anak saya tak boleh ni, asyik duduk, asyik nak berlari, asyik nak ni, saya cakap dia tak nak dengar, saya malas dah nak cakap dengan dia ni kan. Dia punya list semua anak tak boleh buat. Lepas kita tanya, okey anak puan, apa kelebihan anak puan? Apa strength dia? Apa kekuatan anak puan? Dia punya krik-krik lama tu kan nak cari. Sebab asyik nampak yang negatif je. Anak saya apa yang lebihnya ya? Lebih berlari, lebih adalah. Tapi sebenarnya kita kena tengok dari sudut kelebihan anak. Daripada situlah sebenarnya sebagai speech therapist, sebagai ST kan, sebenarnya kita tengok potensi yang ada pada anak. Dan kita akan kembangkan dia punya potensi daripada situ. Yang itu akan lebih mudah sebab anak kita dah memang sedia ada kelebihan tu, kita kembangkan je. Jadi dia contoh suka berlari kan, duk berlari je. Daripada berlari itulah sama-sama kita berlari dengan dia, kita ajar dia. Ajar lompat, ajar perkataan lompat. Stop. Ajar perkataan berhenti. Tak adalah dia berlari, kita pun duk keluar asyik lari je
je kan. Oh, dia punya, Betul. dia punya pitching Bebel pun dah gitu. naik dah. Pitching pun naik je kan. Bebel yang tidak orang kata Bertujuan. Tak Bertujuan ada dia betul. Bertujuan sebab dia nak stopkan. dia kan? tak ada berhenti. Tak ada perhentian kat situ kan. Okey. So adakah terapi pertuturan ni sebenarnya kalau kita lihat dari segi saintifik lah kan, dia ada dalam perkhidmatan kesihatan kita, pastinya dia memberikan positive improvement, betul tak? Betul. Terapi ada banyak sebenarnya yang tak diluluskan oleh Kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan. So ibu ayah kena tengok dari situ terapi apa yang sebenarnya ada evidence di sebaliknya, dan terapi yang tidak ada sumber-sumber rujukan daripada kajian yang berasaskan bukti lah. Okay? Dan apa yang kita tahu sebenarnya, kanak-kanak yang kelewatan pertuturan ni sebenarnya ada tendensi untuk lewat dalam pembelajaran, lewat menulis, lewat membaca, lewat akademik secara keseluruhan. So disebabkan bahasa dia tidak berkembang, macam mana dia nak faham arahan dalam exam dan sebagainya kan. Banyak lagi yang akan dikongsikan oleh Nano Only dan Shirin Sokmon. Jadi, stay tune untuk siri yang akan datang. Bila ST Bersuara, podcast ikhlas dari hati.